Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama saya, Cikgu Siti Keti. Baiklah, untuk hari ini kita sambung semula. Okey, bab 7, sukatan serakan data terkumpul. Okey, tetapi cikgu akan fokuskan kepada bentuk taburan. Okey, so kita dah lihat dah sebelum ni yang A sampai D ni. Betul tak? Okey, jadi sekarang kita lihat bentuk taburan. Apa yang kita boleh lihat di sini? Kita dapat beberapa bentuk taburan. Kita lihat terlebih dahulu bagi kes histogram simetri. Untuk histogram simetri, ada dua bentuk, iaitu bentuk loceng. Seperti ini. Kalau kita lihat ya, susunan bar ini tersusun seperti loceng apabila kita buat satu garisan menyambungkan dia punya sisi bar tersebut. Manakala untuk seragam, jika murid-murid lihat di sini, dia punya susunan bar adalah berketinggian lebih kurang sahaja. Betul tak? Jadi sekarang cuba kita lihat pula histogram pencung. Untuk histogram pencung, kita ada dua, iaitu pencung ke kanan, iaitu mula-mula daripada bar yang rendah, terus kepada bar yang tinggi, kemudian ia semakin menurun. Jadi ini pencung ke kanan kerana ia semakin menurun ke kanan. Betul tak? Manakala untuk pencung ke kiri, ia bermula pada bar yang rendah, semakin naik, kemudian ia turun semula. Jadi ia semakin naik bermula pada kiri ke kanan. Jadi ini digelar sebagai pencung ke kiri. Baiklah, seterusnya kita lihat pula bentuk yang lain. Kita ada bentuk U. Kita ada bentuk U, iaitu jika kita sambungkan sisi-sisi histogram ini, ia akan membentuk seperti huruf U. Betul? Seterusnya bentuk J. Bentuk J bermula daripada kiri ke kanan. Histogram kita semakin menaik. Itu untuk bentuk J. Manakala untuk bentuk J songsang, daripada kiri ke kanan, histogram kita semakin menurun. Semakin menurun. Manakala untuk bentuk bimode, histogram kita mempunyai dua bar yang sama tinggi. Ini yang digelar sebagai bimode. Betul? Jadi sekarang kita lihat pula contoh agar murid-murid lebih faham bentuk taburan ini. Rajah di bawah menunjukkan dua histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam dua acara berbeza. Yang pertama acara 100 meter gaya kuat lentang. Ini yang pertama. Manakala yang kedua ialah 100 meter gaya bebas. Dengan histogram masing-masing. A. Nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Kita lihat dahulu 100 meter gaya kuat lentang. Agak-agaknya apa bentuk dia? Cuba kita sambungkan sisi setiap bar histogram ini. Cuba kita sambungkan. Ia kelihatan seperti loceng, betul tak? Manakala untuk 100 meter gaya bebas, kalau kita lihat ketinggiannya lebih kurang sahaja. Jadi ini mirip seperti seragam. Jadi kita cuba lihat jawapannya. Bentuk taburan histogram bagi acara 100 meter gaya kuat lentang ialah bentuk loceng. Manakala bagi acara 100 meter gaya bebas ialah seragam. Baiklah, kita lihat pula soalan B. Acara yang manakah mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas? Berikan sebab anda. Untuk kira serakan masa catatan yang lebih luas, kita lihat dahulu titik tengah antara histogram, antara bar yang pertama dengan bar yang terakhir. Kita lihat dulu 100 meter gaya kuat lentang. Titik tengah di sini, murid-murid boleh kira di sini ialah 72. Macam mana kita dapat 72? Iaitu 69.5 ditambahkan dengan 74.5 sama dengan baru bahagi 2. Dapat 72. Manakala
Okey. Titik tengah bagi bar yang terakhir ni, apabila kita kira 99.5 ditambah dengan 104.5 sama dengan bahagi 2, kita akan dapat 102. Okey, 102. Okey, jadi kita cari beza, iaitu 102 tolak dengan 72, maka kita akan dapat bezanya 30 saat. Okey, jika lihat pula pada 100 meter gaya bebas, okey, bagi bar yang pertama titik tengahnya ialah 72, manakala bagi bar yang terakhir titik tengahnya ialah 87. Jadi kalau kita cari perbezaan antara dua bar ini, iaitu yang terakhir tolak dengan yang mula-mula, okey, tolak 72, ia akan memberi nilai 15 saat. Maka kita boleh kata bahawa acara yang mempunyai sarakan masa catatan lebih luas ialah 100 meter gaya kuak lentang. Okey. Ya. Iaitu beza masa yang diambil adalah lebih besar, iaitu 30 saat yang kita kira tadilah. Okey, yang ni. Okey. Antara gaya kuak lentang dan gaya bebas, acara yang manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? Kalau kita lihat dekat sini, agak-agaknya yang mana menunjukkan masa yang lebih baik? Sudah tentulah 100 meter gaya bebas. Kerana masa perenang antara 69.5 hingga 89.5 saat sahaja. Berbanding 100 meter gaya kuat lentang iaitu mencecah sehingga 104.5 saat. Betul tak? Kita lihat jawapan. Okey, betul. Okey. Jadi, kita lihat pula contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Poligon kekerapan di bawah menunjukkan harga jualan rumah yang dijual di dua buah kawasan yang berlainan bagi tempoh 6 bulan yang lepas. Okey, kita lihat di sini kita ada dua poligon kekerapan. Yang berwarna merah ini ialah kawasan A, manakala yang berwarna biru ini adalah kawasan B. Okey, jadi kita lihat sama-sama soalan A. Nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Okey, cuba kita lihat bentuk taburan. Okey, untuk yang kawasan A dulu. Dia bermula daripada kiri, dia semakin naik, kemudian dia semakin turun ke kanan. Betul tak? Turun. Okey, jadi kita akan kata yang A ni ialah pencung ke kanan. Okey. Manakala kawasan B, okey, dia semakin naik daripada kiri ke kanan. Semakin naik. Kemudian baru dia turun. Okey, jadi ia digelar sebagai pencung ke kiri. Alright, kita lihat jawapan. Okey, A ialah pencung ke kanan, manakala B ialah pencung ke kiri. Betul ya? Okey, jadi soalan B. Bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Okey, kita nak lihat serakan harga jualan. Kita nak buat perbandingan. Okey, iaitu kita dapatkan dahulu titik tengah yang pertama dengan titik tengah yang terakhir bagi kawasan A terlebih dahulu. Okey, kita dapatkan titik tengah di sini. Okey, macam mana dapatkan titik tengah di sini? Okey, kita perlu dapatkan dahulu beza. Okey, ataupun saiz selang kelas. Okey, iaitu RM99,999.50. Kita tolak dengan RM64,999.50. Kita akan dapat perbezaan di sini ialah RM35,000. Betul tak? Okey, jadi kita tahulah yang mula-mula sini nanti, okey, kita tolak RM64,999.50, kita tolak dengan RM35,000. Untuk kita tahu berapa nilai mula di sini, iaitu RM29,999.50. Okey. Maka untuk dapatkan titik tengah di sini, kita tambahkan kedua-dua nilai ini, iaitu RM29,999.50 ditambahkan dengan RM64,999.50, kita bahagi 2, maka akan dapat titik tengah di situ RM47,400.
RM499.50. Okey. Kita lihat titik tengah terakhir bagi kawasan A. Okey, yang ini ya. Jadi kita lihat titik tengah dia kita boleh cari dengan cara RM309,999.50 ditambahkan dengan RM344,999.50 kemudian dibahagi 2. Maka kita akan dapat titik tengah di sini ialah RM327,499.50. Okey, jadi kita nak tengok berapa beza mereka. Okey, kita tolakkanlah. Iaitu RM327,499.50 kita tolakkan dengan RM47,499.50. Maka kita akan dapat perbezaannya ialah RM280,000. Okey, jadi sekarang itu baru kawasan A. Sekarang kita lihat pula kawasan B. Okey, kawasan B, kita dapatkan dulu titik tengah di sini. Okey, murid-murid pun dah tahu dah cara nak cari titik tengah. Kita tambahkan. Okey, kita tambahkan dahulu. Kemudian bahagi 2. Maka kita akan dapat RM117,499.50. Okey, titik tengah yang pertama bagi kawasan B. Manakala titik tengah yang terakhir, okey, cara dia kita dapatkan dahulu okey, yang hujung sekali ni. Okey, iaitu kita perlu tambahkan dengan 35,000. Betul tak? Kita tambahkan 35,000. Maka yang terakhir ni akan dapat 414,999.50. Maka nak dapatkan titik tengah di sini, kita tambahkan 2 ni iaitu RM379,999.50 dengan RM414,999.50. Kemudian kita bahagi 2, maka dapatlah titik tengahnya iaitu RM397,499.50. Okey. Maka kita dapatkan pula perbezaan titik tengah terakhir kita tolakkan dengan titik tengah terawal tadi iaitu RM397,499.50 kita tolakkan dengan RM117,499.50. Okey, maka kita akan dapat RM280,000 juga. Jadi apa yang boleh kita tulis, sebab dia suruh kita bandingkan serakan harga jualan bagi kedua kawasan tersebut, maka kita boleh tulis sebagai serakan harga jualan rumah di kawasan A dan di kawasan B adalah hampir sama walaupun mempunyai bentuk taburan yang berbeza. Baiklah, seterusnya kita lihat pula C. Pada pendapat anda, kawasan yang manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan luar bandar? Okey, kita lihat di sini ya pada kita punya poligon kekerapan. Okey. Jika dilihat di sini, okey, harga rumah dia sekitar RM47,499.50 sehingga RM327,499.50 dan paling ramai pembeli membeli di kawasan sinilah. Okey, di kawasan sini. Jadi kita lihat harga-harga kawasan sini adalah harga yang lebih murah. Jadi kita boleh katakan bahawa kawasan A adalah kawasan maksudnya kawasan dia luar bandar lah sebab harga rumah lebih rendah. Manakala untuk kawasan B, kalau kita lihat harga rumah dia bermula dengan RM117,499.50 sehingga mencecah RM414,999.50. Okey. Jadi pembeli pula ramai di kawasan ini. Okey, kawasan inilah ramai pembeli. Kan? Okey, jadi kalau kita lihat sini, okey. Rumahnya bernilai lebih kurang RM239,999.50 hingga RM344,999.50. Betul tak? Jadi ini menunjukkan
kawasan bandar lah, kerana harga rumahnya lebih tinggi. Jadi itulah cara kita mentafsir poligon, kekerapan dan juga histogram. Jadi sekian sahaja daripada saya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.